Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Waalaikumsalam, Doktor. Selamat sejahtera, Doktor. Okey, saya tengok semua macam dah sedia je ni. Saya mulalah ya. Kuliah hari ni kita akan belajar tentang salah satu neurocognitive disorder yang kita semua dah tahu, iaitu Alzheimer. Jadi, hari ni kita ada seorang pakar yang akan bersama-sama saya untuk menerangkan tentang Alzheimer ini. Hai, selamat pagi semua. Siapa kat sini tahu Alzheimer ni apa Saya, Doktor. Alzheimer ni hilang ingatan kan, Doktor? Ya, betul tu. Alzheimer ni punca utama demensia yang kita semua kenali sebagai kehilangan ingatan dan kebolehan kognitif yang menjejaskan kehidupan seharian kita. Doktor, berapa peratus penyakit ni boleh menyumbang kepada demensia? Alzheimer ni boleh menyumbang sebanyak 60 hingga ke 80% kepada penyakit demensia. Maaf, Doktor. Saya nak tanya. Betul ke Alzheimer ni berlaku dekat orang-orang tua sahaja? Taklah macam tu. Memanglah. Faktor risiko terbesar untuk Alzheimer ialah umur yang semakin meningkat. Dan majoriti pesakit Alzheimer ialah berumur 65 tahun ke atas. Tetapi boleh je terjadi dekat mereka yang bawah 65 tahun. Dan mereka-mereka ini dipanggil sebagai younger onset. Doktor, biasanya berapa lama orang yang ada Alzheimer ni dapat bertahan? Uish, soalan dia. Okey, kalau ikut purata lah kan, yang saya tahu, penghidap Alzheimer ni dia boleh hidup 4 hingga ke 8 tahun. Tapi boleh je hidup selama 20 tahun lebih ke. Tapi bergantunglah dekat faktor-faktor lain juga. Sebab penyakit ni penyakit progresif, jadi simptom dia akan bertambah buruk selama beberapa tahun. So, bila dia jadi makin teruk dan lagi teruk, mencabarlah untuk penghidap ni bertahan. So, ada lagi ke yang nak tanya? Tak ada, Doktor. Okey, kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada pakar kita lah untuk terangkan dengan lebih lanjut tentang kaitan antara Alzheimer dengan otak. Dipersilakan. Terima kasih. Seperti yang kita semua tahu, otak yang sihat ada berpuluh bilion neuron yang memproses dan menghantar maklumat ke bahagian-bahagian otak dan dari otak ke otot serta organ badan melalui isyarat elektrik dan kimia. Tapi, Alzheimer ni dia ganggu komunikasi antara neuron-neuron ni. Sebab itulah neuron-neuron ni tadi ada yang kehilangan fungsi dan mati. Maaf mencelah, Doktor. Otak ni biasanya mengecut ke tahap tertentu kan bila kita dah makin tua. So, dia ada kaitan juga ke dengan Alzheimer ni? Betul, memang otak kita makin mengecut tapi tak menyebabkan kehilangan neuron yang banyak pun. Alzheimer ni pula dia menyebabkan kerosakan yang sangat meluas sebab banyak neuron yang tak berfungsi, hilang sambungan neuron lain dan akhirnya mati. Alzheimer ni banyak merosakkan bahagian otak kan, Doktor? Jadi boleh membawa maut ke? Yes, tepat. Penyakit Alzheimer ni mula-mula dia musnahkan neuron dan sambungan di bahagian otak yang terlibat dengan ingatan termasuk cortex entorhinal dan hippocampus. Lepas tu, dia menjejaskan pula kawasan cortex cerebrum yang terlibat dalam bahasa, penakkulan dan tingkah laku sosial. Kalau kita lihat di sini, beza kan otak orang yang normal dengan orang yang menghidap Alzheimer? Macam yang kawan awak cakap tadi, banyak bahagian otak lain yang rosak menyebabkan penghidap Alzheimer ni makin hilang keupayaan untuk hidup, seterusnya membawa kepada kematian. Doktor, apa simptom-simptom Alzheimer ni? Alzheimer ni ada 3 peringkat tau, iaitu peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat lewat Alzheimer. So, sekarang ni kita tengok pula simptom-simptom bagi ketiga-tiga peringkat ini. Seseorang yang menghadapi Alzheimer tahap awal masih mampu berfungsi seperti biasa dalam kehidupan harian, mampu memandu, melakukan kerja, ambil bahagian dalam aktiviti sosial dan sebagainya.
Simptom tidak nyata pada masa ini, namun ahli keluarga masih boleh sedar perubahan tingkah laku pesakit dan seorang doktor mampu mengesan simptom-simptom awal menggunakan alat ujian yang tertentu. Antara simptom-simptom Alzheimer awal adalah melupakan bahan yang baru sahaja dibaca, Aduh, hai. Aduh, hai. sering kehilangan atau silap meletakkan objek bernilai, Mana phone aku? kesukaran memikirkan nama atau perkataannya tertentu, Alah, yang benar hari tu lah. Yang aku cakap tu, yang ada hari tu. Yang tengah fikir ni, benda tu lah, yang benda tu ada. dan menghadapi kesukaran untuk menyusun atau merancang. Ni jadual kau hari ni. Ni jadual esok lah, Bagi peringkat pertengahan, ketidakupayaan kognitif dan fungsi pesakit Alzheimer semakin meningkat. Lazimnya, peringkat ini akan bertahan selama 2 hingga 4 tahun dan merupakan peringkat yang paling panjang. Pada peringkat ini, pesakit mula lupa maklumat diri. Pesakit mungkin mengingati nama, namun lupa alamat dan nombor telefon. Pesakit sering keliru dengan persekitaran walaupun ketika berada di rumah sendiri. Sentiasa melakukan sesuatu secara berulang. Bantuan daripada orang lain amat diperlukan kerana pesakit tidak berupaya untuk mengurus diri dengan baik. Contohnya, mereka tidak mampu membutangkan baju dengan sendiri. Mereka tidak dapat mengikat tali kasut dengan sendiri. Mereka juga tidak mampu memadankan pakaian yang sesuai. Bagi peringkat akhir Alzheimer, simptom-simptomnya adalah signifikan dan jelas di mana pesakit Alzheimer di peringkat ini memerlukan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-harian. Antara simptomnya ialah perubahan personaliti dan tingkah laku yang signifikan. Pesakit Alzheimer mudah untuk berasa sedih, risau dan marah. Selamat pagi, Atok. Atok dah makan? Mereka juga bertingkah laku murung dan tidak menunjukkan minat terhadap apa-apa. Atok, cucu Atok balik ni. Atok, saya masak bubur kegemaran Atok ni. Atok? Atok? Kadang-kala mereka seperti menyembunyikan sesuatu perkara dan mereka mempercayai bahawa orang lain juga menyembunyikan sesuatu perkara daripada mereka. Atok? Atok makan ubat tu ke tadi? Saya tak makan ubat tu. Bukan ubat Atok. Betul tu. Bukan saya yang makan. Saya tak pergi situ pun tadi. Pesakit Alzheimer peringkat akhir tidak dapat mengawal bahagian perut dan usus serta pundi kencing mereka. Bergerak, makan dan menelan makanan juga sukar untuk mereka. Okey, semua dah faham kan peringkat Alzheimer? Faham? Dahsyatnya kesennya, doktor. Kalau macam tu, penyakit ni mesti boleh sembuh kan? Tidak, penyakit Alzheimer ni tiada penyembuhan. Tapi ada rawatan yang boleh dijalankan oleh pesakit untuk melambatkan proses pengecutan otak. Rawatan tu dikenali sebagai aducanumab. Aducanumab? Apa tu, doktor? Dah macam adunan je. Adunan. Aducanumab ni ialah terapi pertama yang menunjukkan bahawa amyloid, salah satu ciri penyakit Alzheimer dari otak, berkemungkinan munasabah mengurangkan kemerosotan kognitif dan fungsi pada orang yang hidup dengan Alzheimer awal.
Rawatan lain boleh melambatkan kemerosotan gejala demensia buat sementara waktu dan meningkatkan kualiti hidup bagi mereka yang menghidap Alzheimer dan penjaga mereka. Oh, penyakit ni takkan sembuh. Cuma ada rawatan yang melambatkan dan membantutkan Alzheimer tu sendiri. Oh, baru saya tahu. Selalu ingatkan semua penyakit ada penyembuhnya. Tapi bagi orang yang menghidap Alzheimer ni, bantuan dan sokongan keluarga sangat-sangat penting. Mereka ni perlu dijaga dengan sangat teliti. Sebab itulah bagi pesakit yang tidak mempunyai ahli keluarga, mereka perlu tinggal di pusat jagaan supaya ada yang memantau. Hari ini, Alzheimer berada di barisan paling hadapan dalam penyelidikan bioperubatan. Ramai penyelidik sedang berusaha untuk mendedahkan sebanyak mungkin aspek lain bagi penyakit Alzheimer dan demensia. Hasilnya, terdapat beberapa kemajuan yang luar biasa yang menjelaskan bagaimana Alzheimer mempengaruhi otak. So sekarang ni, penyelidik-penyelidik masing-masing sedang berusaha untuk memahami dengan lebih mendalam tentang penyakit ini supaya dapat membawa kepada rawatan baharu. Mungkin satu hari nanti awak-awak semua ni lah yang akan menemukan rawatan paling efektif bagi penyakit Alzheimer ni. Siapa tahu kan? Saya lah tu, doktor. Wah, semangat. Bagus, itu yang kita nak. Okey, so itu je lah untuk kuliah kita hari ni. Minggu depan kita akan bincangkan lagi tentang penyakit fisiologi yang lain. Sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pakar kita kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita semua untuk memahami dengan lebih mendalam tentang Alzheimer. Dan terima kasih juga semua yang hadir. Terima kasih dan jaga diri semua. Sama-sama. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Terima kasih, Doktor. Terima kasih dan jaga diri juga, doktor.